الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك ختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية خيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah yang saya muliakan lagi kasihi Fadilatul Imam, seluruh hadirin kuasa dan pegawai masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, saudara dan saudari, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan daripada Allah. Pada malam ini kita lagi sekali dikurniakan kesempatan untuk berada bersama dalam majlis ini. Setelah mana mendapat kurniaan yang sangat berharga, iaitu dapat hadir ke masjid pada malam ini dan dapat sama-sama berkesempatan untuk salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebahagian daripada kelebihan yang tidak terbanding dan tidak dapat diukur dengan mata benda dunia. Walaupun maghrib itu hanya 3 rakaat, barangkali kalau kita salat hanya dengan membaca atau melakukan yang rukun tidak sampai barangkali 10 minit, itu boleh diselesaikan, ditunaikan salat maghrib. Kalau dibaca dengan sempurna, dengan menjaga sunatnya, kemudian zikir dan wirid selepas salat, itu tidak lebih daripada setengah jam, 15-20 minit kita dapat selesaikan. Tetapi selama 10-15 minit itu yang kita duduk rukuk dan sujud pada Allah, kalau beserta dengan hati yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada seisi dunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita. Semua dunia yang Allah limpahkan takkan ada erti kalau kita tak ada kesempatan untuk sujud pada Allah. Tapi kalau dunia yang kita tempuh ini penuh dengan ujian, tetapi kita tetap berkesempatan untuk rukuk dan sujud pada Allah, maka kita masih lagi sebenarnya mendapat kelebihan dan tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan mendapat keridaan, rahmat, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal. Jadi menjadi kelaziman ataupun kebiasaan di mana-mana tempat kita pergi, 10 minit atau 5 minit ataupun 2-3 minit sebelum kuliah bermula, itu kita mulakan sedikit perbicaraan tentang Sayyidina Nabi, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, untuk mengambil keberkatan
dan juga untuk merasai kegembiraan dan betapa seronoknya kita ini, syukurnya kita mendapat kurniaan yang sangat besar, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah makna pada waktu-waktu lain kita tak ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi Rabiul Awal ini ada munasabahnya, iaitu munasabah keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang merupakan rasul yang terakhir, penutup bagi sekalian rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bahkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala namakan kekasihnya. Walaupun datuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib menamakan baginda Nabi dengan Muhammad, tapi sebenarnya itu sebahagian daripada ilham Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menghendaki dan menentukan dinamakan baginda Rasulullah dengan nama Muhammad, yang terpuji di langit dan di bumi. Kalau Allah itu Tuhan, yang salah satu daripada nama Allah itu Hamid, Al-Hamid, Tuhan yang maha terpuji, maka Allah Ta'ala ambil sempena daripada pecahan kata nama. Allah Subhanahu wa taala dinamakan kekasihnya, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Agharru alaihi linubuwwati khatimun min Allah mashhudun yaduhu wa yushhadu, wa dhamma al-ilahu isma an-nabiy ila ismihi idza qala fil khams al-muadhdhin ashhadu, wa shaqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Seperti mana kata Sayyidina Hasan bin Sabit, Sayyidina Hasan bin Sabit dalam qasidah memuji Nabi sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu, dalam memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan agharru alaihi linnubuwwati khatimun, iaitu Nabi yang penuh dengan kemuliaan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, penyudah dan penutup bagi sekalian para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallahi mashhudun yaluhu wa yushhadu, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah sebut makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah sendiri menyatakan baginda Nabi itu bukanlah hanya semata-mata bapa kepada salah seorang daripada kamu, tetapi lebih daripada itu baginda adalah rasul dan penyudah bagi sekalian rasul dan nabi, rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallahi mashhudun yaluhu wa yushhadu, wa dhamma al-ilahu isma an-nabiy lismihi atau ila ismihi, wa dhamma al-ilahu isma an-nabiy ila ismihi, dan Allah menggandingkan nama kekasihnya, nama baginda Nabi SAW itu dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah gandingkan sebutan Allah dengan apa? Sebutan nama baginda Nabi SAW itu dengan sebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Bila idza qala fil khamsil muadzin ashhadu, apabila tiap-tiap hari muadzin melongkan azan, selepas daripada mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka akan diikuti dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan mengucap dua kalimah syahadah pun kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa dhamma al-ilahu isman nabi ila ismihi, Allah menggandingkan, mengapitkan nama Nabi SAW itu dengan namanya. Idza qala fil khamsil muadzin asyhadu, apabila tiap-tiap hari muadzin melongkan azan itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu, dan Allah namakan pecahan kata nama Nabi Muhammad itu daripada perkataan apa? Mahmud ataupun Hamid, terpuji. Allah itu Hamid, Mahmud. Hamid dengan makna Mahmud, yang terpuji, Tuhan yang maha terpuji. Nama baginda Nabi Muhammadun, juga yang terpuji ataupun yang dipuji, yang terpuji. Liujillahu fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu, nama Allah pemilik arsy yang agung itu namanya Allah, itu sifatnya apa? Sifatnya maha terpuji. Allah Al-Hamid, maha terpuji. Wa hadha Muhammadu, dan Nabi terakhir yang Allah Ta'ala utuskan namanya Muhammad, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Agharru alaihi linubuwwati khatimun, agharru alaihi linubuwwati khatimun, min Allahi mashhudun yaluhu wa yushhadu, wa dhamma al-ilahu isma an-nabiy ila ismihi idza qala fil khamsi al-muadzin ashhadu, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Mudah-mudahan
kecintaan dan kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam akan menghubungkan kita dengan kasih dan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melayakkan kita insya-Allah diberikan kemuliaan untuk mendapat syafaat baginda alaihi salatu wasallam pada hari nantinya kita berhimpun di mahsyar insya-Allah. Allahumma amin. Baik, kita sambung kitab kita insya-Allah. La Isya' tapi kita lajak sikitlah, lajak sikit saja daripada waktu Isya' tu untuk kita manfaatkan waktu yang ada insya-Allah, tapi tak akan lajak lama-lama insya-Allah. Insya-Allah 8.40 kita berhentilah. Kita bacalah dalam 40 minit kitab kita ini, mudah-mudahan takat mana sampai, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama insya-Allah. Iaitu kita bersama dengan kitab apa? Kitab Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin yang telah dikarang oleh Syekhina Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Ibn Mustafa Ibn Muhammad Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani rahmatullahi alaih wa ridwanuhu, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin. Kita sambung malam ni insya-Allah, iaitu pada muka surat 3 daripada kitab yang bercerita Jawi ni, masih lagi lanjut daripada mukadimah itu. Kalau buku Rumi ni itu pada muka surat, buku Rumi pada muka surat 4 lah. Muka surat 4 itu pada perenggan yang bawah tu, muqaddimatun fi nubzatin yasiratin, situ. Sama muka surat 4, buku Jawi, cetakan Jawi muka surat 3. Itu sampai kepada katana Asy-Syekhul Musannif rahmatullahi alaih wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Muqaddimatun fi nubzatin yasiratin min fadlil ilmi wal muta'allimi wal alimi. Artinya ini suatu muqaddimah. Muqaddimah makna suatu pengenalan pada menyebutkan satu potong yang sedikit daripada kelebihan ilmu dan orang yang belajar dan orang yang alim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, dan kata olehmu, hai Tuhanku, tambah olehmu akan daku akan ilmu. Jadi pada muqaddimah ni, selesai daripada kita baca muqaddimah kita, maka disebut pula pada apa? Pada muqaddimah pengenalan beberapa fadilat berkaitan dengan ilmu. Sama ada ilmu itu sendiri, menuntut ilmu, kemudian penuntut ilmu, dan juga orang alim yang mengajarkan ilmu. Itu ada kelebihan-kelebihannya. Itu ada kelebihan-kelebihannya. Maka dibawa datang satu daripada firman Allah yang menunjukkan atas kelebihan ilmu, iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi zidni ilma. Ini termasuk daripada apa ni? Termasuk daripada perintah Allah. Allah perintahkan baginda Nabi SAW berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah olehmu akan daku akan ilmu. Rabbi, Tuhanku, zidni, tambah olehmu akan daku ilma akan ilmu. Dan kata olehmu, perintah Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk berdoa, untuk berkata, hai Tuhanku, tambah olehmu akan daku, yang diberikan kepadaku, kurniakan kepadaku, tambahkan untukku. Tambahkan untukku. Tambahkan olehmu akan daku, itu makna apa? Tambahkan untukku ataupun tambahkan padaku akan ilmu, akan ilmu. Sebab itu menunjukkan kelebihan ilmu. Allah Ta'ala tak perintah Nabi untuk apa? Untuk minta supaya tambahkan apa? Tambahkan dunia, tambahkan harta. Bukanlah makna harta tu tak penting. Kita minta juga Allah Ta'ala tambahkan kelapangan hidup. Lepas tu kita keluar masjid, kita doa apa? Allahumma ftahli abwaba fadlik. Tambahkan untukku ya Allah kurniaan, kelebihan daripada urusan hidup semualah, dunia akhirat, termasuk juga urusan dunia. Kita minta Allah Subhanahu wa taala tambah untuk kita. Jadi mencari kurniaan Allah dalam kehidupan itu bukan satu kesalahan. Minta Allah murahkan rezeki, lapangkan kurniaan untuk kita supaya kita hidup dalam keadaan tenang, tak apa-apa kedana, ada pakaian untuk tutup tubuh kita, ada lebihan harta untuk kita buat kebajikan, sehingga kita boleh mengeluarkan zakat, atau sehingga kita boleh bagi pertolongan pada orang. Nak boleh tolong orang ni mestilah kena ada lebihan, barulah seronok kita nak bagi ke orang. Kalau cukup-cukup saja,
bolehlah bagi, tapi perlu kepada mujahadah yang tinggi lah. Sedekah yang paling hebat ni sedekah ketika mana kita takut apa-apa, kita takut susah. Aku ada RM2 je, kalau aku bagi RM1 kat dia, tinggal RM1, mana separuh harta aku bagi kat dia. Waktu tu bermain-main dalam fikiran kita, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Kalau boleh bagi, hebatlah. Hebat. Tapi biasanya kalau orang yang ada lebih dan ada iman dalam hatinya, sempurna imannya, maka dia akan buat banyak kebajikan. Jadi tak salah kita buat, kita minta lebih, Allah kurniakan kurniaan pada kita dengan niat mudah-mudahan, ya Allah, dengan kelebihan yang Engkau beri, Engkau kurniakan juga kepada aku taufik supaya aku boleh buat kebajikan dengan segala kurniaan yang Engkau beri. Itu tak salah. Tapi dalam ini khusus Allah Ta'ala perintah Nabi, qul, katakan olehmu ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah untukku ataupun padaku akan ilmu. Jadi bila Allah perintah Nabi minta supaya Allah tambahkan ilmu, itu menunjukkan kelebihan ilmu. Sehingga kata para ulama, Allah Ta'ala tak suruh Nabi minta itu dan minta ini, tapi Allah suruh Nabi minta apa? Minta supaya Allah perintahkan baginda Nabi SAW supaya minta Allah Ta'ala tambahkan ilmu. Jadi ayat itu walaupun hanya pendek dan ringkas, tetapi besar maknanya, menunjukkan ataupun isyarat kepada kelebihan ilmu, sehingga Allah perintahkan baginda Rasulullah SAW untuk bermohon kepada Allah agar apa? Zidni ilma, tambahkan untukku akan ilmu. Walaupun ilmu ni kadang-kadang tak nampak, dia bukan jenis benda hak ketui. Kalau ilmu ni jenis ketui mah tu nampak saiz besar berapa kali berapa, berat banyak mana berapa kilo, pakat ligan lah kan. Tapi ilmu ni benda yang bersifat maknawiyah, benda yang tak nampak tapi ada nilai. Macam dosa pahala lah, tak nampak tapi ada apa? Ada kesan dia. Pahala walaupun tak nampak tapi ada manfaat dia. Dosa walaupun tak nampak itu ada celaka dan ada bahayanya. Maka sebab itu seawal-awal dalam awal surah Al-Baqarah, ba'da Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, selepas daripada surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, ketika mana Allah menyifatkan orang yang bertakwa, siapa? Antara ciri dan sifat orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitu mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Perkara yang tak nampak tapi ada nilai. Orang beriman bukan semua, bukan dia hanya melihat, mengukur nilai sesuatu itu dengan apa yang dia nampak. Ada benda yang kita tak nampak tapi ada manfaatnya. Ilmu dia bukan jenis ketui terbang menghinggat kat kepala ataupun mai terbang masuk dalam rumah, tidak. Ilmu adalah nur, cahaya petunjuk daripada Allah. Ilmu adalah nur, cahaya kemuliaan yang Allah kurniakan kepada mereka yang Allah pilih di sisi Allah. Allah bagi dunia kepada sesiapa yang kepada semua orang Allah bagi dunia. Tapi Allah tak kurniakan ilmu melainkan pada orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang pada dia. Dan ilmu ni kalau kita dapat, kita kena jaga. Salah satu daripada nak jaga ilmu ialah dengan kita beramal. Di samping belajar, kita catat, bila kita dapat ilmu, kita kena beramal. Walaupun tingkatan amalan itu berbeza-beza, antara manusia ni berbeza-beza. Ada orang yang kadang-kadang amalannya banyak, ada orang yang kadang-kadang sederhana, ada orang dia buat juga tapi sekali-sekala, tapi buat juga, tak apalah, yang penting dia beramal. Yang penting beramal. Dan salah satu cara nak jaga ilmu, kena hindarkan diri daripada berbuat dosa, kerana ilmu itu adalah cahaya kemuliaan. Allah tak kurnia cahaya itu melainkan pada hati yang bersih. Yang kita dah pernah sebut dulu kan, Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam syair, disebut dalam kumpulan bait syair dalam diwan Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan bagaimana suatu hari beliau mengadu kepada guru beliau Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu tentang bagaimana hafazan pada hari itu agak sukar. Apa kata Sayyidina Imam Waqi' radhiyallahu anhu kepada murid beliau, iaitu Sayyidina Imam Syafi'i? Tok guru pun wali, anak murid pun wali. Kata Sayyidina Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang diceritakan oleh Sayyidina Imam Syafi'i dalam syair beliau itu, dalam nazam itu ataupun dalam diwan itu, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waqi',
tentang suatu hari itu aku merasa sukar untuk menghafaz. Sedangkan Sayyidina Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang apa? Yang sangat kuat ingatan. Quwwatul dzakirah. Seorang imam mujtahid, Allah kurniakan ingatan yang kuat. Beliau dapat menghafaz kitab Muwatta. Sayyidina Imam Malik bin Anas itu hanya dalam beberapa hari saja dihafaz. Apa yang Imam Malik bagi dalam kuliah, tulis masuk dalam kepala, tulis dalam ingatan. Dia boleh ulang balik apa disebut, beliau boleh ulang balik apa disebut oleh Sayyidina Imam Syafi'i. Suatu hari beliau merasakan agak sukar dalam hafazan. Lalu beliau mengadu kepada guru beliau Sayyidina Imam Waqi'. Maka kata Sayyidina Imam Waqi', fa arsyadani, kata Imam Syafi'i, guruku memberikan apa? Memberikan nasihat kepadaku, bi anna al-ilma nurun, bahawa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu Allah tak beri kepada orang yang berbuat dosa. Maksiat ni ada dua lah. Ada maksiat yang zahir, ada maksiat yang batin. Yang zahir ni yang nampak lah, tapi kita ni kadang-kadang hak zahir tu kita tak buat, tapi yang batin kita masih lagi tercemar dengan dosa. Kita tak piramu Nabi orang, kita tak calarkan kereta orang. Contohnya seorang zaman lah, orang kadang-kadang dia tak puas hati, dia pergi ambil apa-apa, dia pergi tanya harta kawan tu. Bukan payah tanya sikit. Tak boleh buat guna, kena cat semua. Yang tu maksiat yang zahir lah. Dia tak buat lagu tu, tak amun ambil orang, dia tak cakap lebih kurang, tapi dalam hati dia merasa hasad dengki pada kawan tu. Pandangan mata bila tengok kawan ni, dia tak pasal lagu menyampah, tak seronok dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang dendam dengan orang itu dan orang ini, hasad dengki. Itu semua termasuk daripada maksiat yang jenis batin, yang kadang-kadang juga menyebabkan kita terhijab daripada mendapat kurniaan cahaya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ilmu itu, sehingga datangnya perintah Allah memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk apa? Untuk bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah akan ilmu. Dan doa ini kita boleh amalkan untuk kita doakan. Kita juga boleh berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Boleh doa dengan doa itu, boleh baca dalam solat ke ataupun dalam biasa-biasa. Bukan dalam solat tu, baca lepas solat lah. Kita boleh baca. Kalau kita baca Rabbi zidni, kita baca dengan apa? Kita baca dengan lafaz Al-Quran, dengan lafaz yang maksur. Tapi kalau kita tukar, kita baca Rabbi zidna, itu jadi iktibas. Makna kita ambil bahasa Al-Quran, kita pinjam pada tuturan kita. Boleh lah. Dalam Quran kata zidni, kita baca zidna, pasti kita nak baca ramai-ramai. Boleh. Bukan makna tukar Al-Quran, tidak. Kerana kita ambil itu hanya sempena atas nama iktibas. Kita ambil usulub Al-Quran, kita gunakan pada tuturan kita. Tapi kalau kita nak baca dengan lafaz yang ma'zur yang daripada Al-Quran, kita baca Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata olehmu, hai Tuhanku, tambah olehmu akan daku akan ilmu. Dan firman-Nya, yakni firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Artinya mengangkat oleh Allah akan segala mereka yang beriman daripada kamu, dan segala mereka yang diberikan mereka itu akan ilmu beberapa darjat. Ayat yang kedua, iaitu Allah cerita bagaimana Allah mengangkat kedudukan pertama orang yang beriman, dan juga orang yang diberikan atau dikurniakan Allah kepada dia akan ilmu. Allah angkat darjat makna kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini pun masih lagi cerita tentang ilmu dan ahlinya. Allah mengangkat darjat orang beriman. Siapa mereka yang beriman? Mereka yang beriman ialah mereka yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala Allah suruh mereka benarkan. Beriman dengan makna membenarkan atau percaya, beriman dengan Allah, al-imanu billah wa bi malaikatillah wa bi rusulillah wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Rukun iman yang 6 tu.
beriman dengan Allah, al-imanu billah, wa bi rusulillah, dengan rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan, wa bi kutubillah, dan juga dengan wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, termasuk juga kitab yang wajib kita ketahuilah, dan juga termasuk juga suhuf-suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada sebahagian daripada rasul. Beriman dengan Allah, dengan rasul-rasul, dengan kitab-kitab yang diturunkan. Beriman juga dengan apa? Bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat, iaitu hari kiamat. Beriman juga dengan qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. 6 rukun iman yang kita duk baca itu. Maka orang beriman ialah mereka yang membenarkan atau yang percaya dengan sepenuh keyakinan 6 prinsip ini. Kemudian apa? Kemudian membenarkan segala apa yang datang daripada perintah Allah melalui risalah baginda Rasulullah SAW. Itu dia orang beriman. Dan bertakwa pula. Bertakwa makna melaksanakan perintah Allah, mengikut hukum syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Sebab itu beriman dan bertakwa ni dua benda yang tak boleh, walaupun berbeza pada ta'rifan, tapi duduk sekali tak terpisah. Mesti ada sekali baru sempurna. Beriman maka kena ikut takwa. Beriman itu berkaitan dengan pegangan, kepercayaan, keyakinan. Bertakwa berkaitan dengan amalan, melaksanakan perintah Allah. Sebab itu beriman dan bertakwa ini mesti duduk sekali. Allah berjanji, Allah mengangkat sabda, mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang yang beriman daripada kalangan kamu. Satu lagi golongan Allah angkat apa? Walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma, iaitu mereka yang Allah kurniakan ilmu, angkat lagu mana? Darajat, angkat beberapa darjat kemuliaan di sisi Allah. Ayat itu pun menceritakan tentang apa? Tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Lagi, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu mirasi wa mirasul anbiya'i qabli. Artinya, bermula ilmu itu pesakaku dan pesaka segala nabi dahulu daripada aku. Ilmu itu merupakan apa? Mirasul anbiya, pesaka ataupun tinggalan yang ditinggalkan oleh para rasul. Kita dah baca dah pada awal muqaddimah tazkirah kita dulu kan hadis Nabi, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Para nabi dan rasul tidak mewariskan kekayaan duit, tidak dinar, tidak dirham, tidak ringgit, tidak dolar, bukan kekayaan dunia yang diwariskan. Innama, hanya saja yang diwariskan oleh para rasul itu, para nabi itu, alaihim ajma'ina wa ala nabiyina salatu wassalam, al-ilma, wariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir, orang yang mengambil pusaka yang ditinggalkan oleh para nabi, iaitulah ilmu, faham syariat, faham hukum, faham agama, reti, tahu beza antara suruh dan apa yang Allah larang, tahu beza benda hak membawa kepada kebajikan dan perkara yang membawa kepada kejian, tahu beza di antara dosa dan pahala, dan kenal akan nikmat syurga walaupun tak tengok lagi, tapi Allah Ta'ala cerita beriman dengan sepenuh keyakinan, dan juga rasa takut dan bimbang tentang ancaman neraka walaupun tak tengok lagi, tapi dalam Al-Quran Allah sebut dengan apa? Dengan amaran keras yang menggerunkan dan juga apa? Menjadikan gemetar kita daripada apa? Derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ilmu agama dan ilmu yang membawa kita mentauhidkan Allah, ilmu yang membawa kita jadi orang beriman lagi bertakwa, itu merupakan pusaka peninggalan para nabi. Maka orang yang ambil warisan itu, dia akan apa? Dia akan mendapat keuntungan yang sangat berharga. Bahkan dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi bersabda, al-ilmu mirathi wa mirathul anbiya'i qabli. Ilmu itu, bermula ilmu itu pusakaku dan pusaka segala nabi dahulu daripadaku. Dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bermula ilmu itu kehidupan Islam dan tiang iman, dan barang siapa mengetahui ia akan ilmu, niscaya menyempurna Allah baginya akan pahalanya. Dan barang siapa belajar ia, maka beramal ia, niscaya diketahuikan dia oleh Allah
akan barang yang ia tiada ketahui. Apa makna hadis ni? Ni terjemahan ataupun dia panggil hadis terjemahan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada maknanya, iaitu Nabi bersabda, ilmu itu kehidupan Islam dan tiang iman. Ilmu itulah, kenapa ilmu itu dinamakan kehidupan Islam dan dinamakan tiang iman? Karena ilmu itulah yang menjadikan seseorang itu tahu, kenal halal dan haram. Islam ni berkaitan dengan hukum, mudah ceritalah walaupun ada ta'rifannya, tapi kita nak bagi mudah beza. Iman berkaitan dengan pegangan, kepercayaan, keyakinan, akidah. Dia panggil apa? Dia panggil umur aqaidiyah. Umur aqaidiyah ataupun uqadul iman, simpulan aqaidul iman. Aqaidul iman, simpulan-simpulan iman yang kita ikat dengan kepercayaan dan keyakinan tanpa syak dan ragu-ragu. Itu iman. Membenarkan, percaya tanpa syak dan ragu-ragu. Membenarkan, percaya tanpa syak dan ikut, itu iman. Adapun Islam berkaitan menyerahkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintah Allah. Allah suruh buat lagu ni, kita buat lagu ni. Allah kata jangan buat yang ni, maka kita tinggal. Allah Ta'ala kata hak ni aku bagi pada kamu, tapi ada lebih kamu kena bagi ke orang lain. Kamu buat kerja, contoh dia, kamu tanam ke atas kamu dapat harta, maka lebih harta ini ada hak orang lain. Wa fi amwalikum haqqul lisaidi wal mahrum, dalam harta kamu ada hak orang lain. Sama ada orang yang meminta-minta ataupun orang yang tak minta tapi dia perlukan, kerana apa? Kerana kesempitan dan juga kesusahan dia, maka kamu kena berikan sebagian harta kamu, bukan bagi semua, bagi pada kadar yang Allah Ta'ala suruh. Dari segi hukum yang wajibnya, kalau nak bagi semua ikut sukalah, tapi ada kadar nak bagi ikut syariat ni, ada kadar. Allah tak susahkan kita. Jadi orang yang Islam ni serahkan diri pada Allah dengan apa? Dengan berbuat taat. Jadi kalau ditanya apa beza iman dan Islam, itu mudah nak bagi ringkas lah. Kalau nak panjang cerita, kena huraian panjang-panjang, kena buka kitab yang besar-besar. Cuma nak bagi senang cerita, iman berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, membenarkan apa yang disuruh kita membenarkannya, berkaitan dengan aqaidul iman, keyakinan. Adapun Islam berkaitan dengan syariat, serah diri pada Allah dan melaksanakan perintah agama. Jadi kenapa dikatakan bermula ilmu itu kehidupan Islam? Kerana kalau seseorang itu tidak ada ilmu, mana mungkin dia melaksanakan ataupun dia menjalankan syariat yang Allah Ta'ala perintahkan. Ambil apa yang dekat dengan kita lah. Hukum ni banyak. Ada hukum berkaitan dengan ibadat, ada hukum berkaitan dengan munakahat, ada hukum berkaitan dengan muamalat, ada berkaitan dengan jinayat dan sebagainya. Kita ambil contoh malam ni, apa yang dekat dengan kita sembahyang. Kalau kita tak ada ilmu, tak tahu tata cara sembahyang, macam mana kita nak sembahyang? Sembahyang tu ada rukunnya, ada rukun qalbinya, ada rukun qaulinya, ada rukun fi'linya. Sembahyang itu ada apa? Ada tertibnya. Tak boleh rukuk dulu kemudian baru bangkit niat. Bukan semua orang rukuk dan sujud itu solat. Takkan jadi solat kalau tak bermula dengan niat dan takbiratul ihram. Walaupun kelakunya sama, dia duduk sebelah kawan dia sembahyang, dia angkat tangan, orang angkat tangan, dia angkat tangan, orang rukuk dia rukuk, tapi dia tak niat pun sembahyang, dia tak tahu, dia cuma ikut-ikutan saja. Itu hanya dipanggil apa? Muhakat. Hanya meniru gerak sembahyang, tapi dia bukan lagi mendirikan sembahyang. Bahkan kalau pi dalam lagi, hatta kalau niat pun, contohnya dia niat betul, dah cukup semua rukun, tapi dia sembahyang itu bukan kerana Allah, dia sembahyang tu hanya semata-mata kerana manusia saja, maka sah sembahyangnya itu, lepaslah tuntutan, tapi tak jadi kebajikan. Kerana apa? Kerana niatnya itu bukan mencari keredaan Allah dan bukan taat dan patuh pada Allah. Jadi semua perkara itu nak sampai kepada peringkat itu, kita nak kenal agama, nak tahu syariat, nak tahu halal haram, mesti melalui jalan ilmu. Maka nak hidup dengan cara hidup Islam mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita beramal ibadat, macam kita diulang selalu kan, katanya para ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalaulah seseorang itu beramal apa? Beramal tanpa ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap seorang yang beramal dengan tanpa ilmu, dia beramal,
tiap-tiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka dibimbangi amalan-amalannya itu ditolak, tak diterima di sisi Allah. Kenapa dikatakan bimbang ditolak? Kerana barangkali dia lakukan itu tidak menepati tata cara yang disyariatkan. Jadi kehidupan Islam, ilmu kita nak hidup dengan cara Islam, mesti dengan cara ilmu. Lebih-lebih lagi fardu ain, belajarlah. Pilah kuliah, pergi beli kitab ke apakah, ataupun tak boleh nak ada kitab, main duduk dengar, ataupun pergi jumpa guru, pergi mengaji. Bagi lepas yang fardu ain itu. Ada fardu ain dalam hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ada fardu ain yang berkaitan dengan apa? Dengan fiqh ataupun hukum syariat. Ada fardu ain yang berkaitan dengan ilmu akhlak, ilmu membersihkan jiwa, ataupun pada istilah dipanggil ilmu tasawuf, yang kita kena tahu, kena mengaji. Dia bukan benda samping-sampingan. Ilmu mengenal Allah tu, nak tahu Allah Ta'ala bersifat, Allah mesti bersifat dengan sifat yang wajib itu, sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Itu bukan benda kecil itu. Itu benda termasuk daripada fardu ain yang kita anggap kadang-kadang tak apa, tak tahu tak apa tu. Nak semayang, nak mandi wajib lagu mana, nak bersihkan diri. Saya minggu lepas saya pergi ceramah satu maulid, ceramah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis ceramah saya marah dengan tuan imam. Dia kata, tempat saya Ustaz, saya buat macam ni. Mana-mana panjang cerita lah, saya ringkaskan cerita tu. Mana-mana anak qaryah yang nak berumah tangga, maka dia kena mai jumpa saya. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau perempuan, mailah dengan mahram ni, mai jumpa saya. Duk tak mana pun, carilah ambil cuti mana yang lapang-lapang, waktu mana pun tak apa, mai jumpa saya. Saya buat siap dah, dia kata. Ada 20 soalan yang dia kena jawab. Soalan tu saya tempel dekat dinding masjid. Ustaz, tu, tengok. Dia himpun semua lah, himpun tentang niat semayang lah, apa semua, tentang mandi wajib, kemudian tentang rukun, semua benda-benda hak kita kata yang paling basic. Dia kata kadang-kadang mai Ustaz sedih Ustaz. Bukan takkan hak pengantin baru, hak nak menikah pula pun kadang-kadang tanya tak tahu macam mana dia bawa keluarga dia. Laki-laki pun ada, perempuan pun ada Ustaz. Perempuan hak nak kahwin semula, contoh dia, bila bagi baca tengok dia tu, cuba baca tengok dia tu. Dia tak buat depan orang, bukan dia tanya depan-depan orang tu, orang ramai tanya dah. Sebelum nak kahwin tu, sebulan tu, mai dulu. Bila tengok dari segi dia kata hadut mai tu, saya takut Ustaz jadi imam, dia kata tu. Nah, abang kata masyarakat kita ni kadang-kadang ada perkara yang berkait dengan fardu ain pun tak lepas lagi. Jadi masing-masing kena ada rasa bimbang-bimbang lah, kena ada rasa risau. Ini bukan gempang, ini untuk sama-sama kita fikir. Kalau kita tak tahu tak apa bukan tak apa tu makna dah tahu dah, kita kena retiak nak macam mana kita nak bagi tahu. Kalau tak reti, kena mengaji, kena bertanya habaq. Kalau malu segan-segan takut orang tahu, pergi jumpa orang yang apa, yang kita rasa kita percaya pada dia, dengan kawan kita ke, dengan guru ke, pergi ke masjid ke dan sebagainya, mengaji. Bukan untuk orang, untuk kita. Sebab nanti semua kita nak bawa haluan, kita berjalan kubur, esok kita duduk sorang-sorang. Kita duduk sorang-sorang dalam kubur. Kalau kita tak ambil, tak mau, letih atas muka dunia ni, nak buat apa yang Allah suruh, nanti kita akan menyesal sesal-sesalnya bila kita bersendirian dalam kubur. Atas muka dunia ni letih, boleh berehat. Kita mengaji, baca buku kan, mengaji kan letih, boleh lonjok-lonjok kaki. Berasa mengantuk, bangkit pergi basuh muka dulu Ustaz, contohnya. Pergi ambil angin di luar. Jangan isap rokok tu dah lah. Pasal waktu kuliah kan, dia kata letih, isap rokok luar tu, itu nampak macam kurang sesuai lah. Tapi takkan pergi basuh muka, pergi duduk pejam-pejam mata di luar ambil angin Ustaz, tak apa. Letih boleh rehat. Letih atas muka dunia ni boleh rehat. Kita semayang letih, macam orang semayang tarawih kan, semayang 20 letih. Tapi ada waktu rehat ni, ada senggang-senggang sambil-sambil selawat. Habis semayang orang jamu murih pula. Murih, jamu makan untuk bagi rehat. Dalam kubur kalau letih sungguh, tak ada waktu rehat. Maka sebab tu tengok tu, semua kita, tak kira lapisan umur mana kita, semua kita nak mati. Hak yang berumur pun mati, pertengahan pun mati, yang muda-muda remaja pun mati, yang kanak-kanak bahkan yang dalam perut pun ada yang kadang-kadang nampak seminggu lagu duk berdenyut lagi, kemudian tak berdenyut dah jantung. Cek tengok, mati dalam kandungan, contoh dia. Mati. Benda yang tak ada siapa boleh kontrol, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba renung dalam kita duduk tak mana. Kalau berasa banyak benda tak lepas lagi, kena ada sedikit bimbang dan kena usaha untuk kita jernihkan perjalanan selepas ini. Maksudnya kita usahalah takat mana kita boleh buat. Kena mengaji. Maka bermula ilmu itu kehidupan Islam.
Ilmu itu berkaitan dengan kehidupan Islam, yang ni apa? Melaksanakan syariat. Nak buat syariat kena ada ilmu. Dan tiang iman, ilmu tu juga berkaitan dengan tiang ataupun pasak ataupun tunjang ataupun kita kata apa? Tiang lah, ataupun asas kepada iman. Rukun, tiang itu makna apa? Rukun ataupun arkan. Nak tahu tentang prinsip-prinsip iman pun kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita nak tahu dulu mana? Beriman pada Allah, apa makna beriman pada Allah? Kita ada sebut Allah. Orang tanya Allah tu apa? Kita tak tahu. Orang bukan sebut Allah, aku pun Allah juga. Dia tak tahu nak kata Allah Ta'ala tu nama bagi zat, nama bagi diri atau nama bagi zat Tuhan yang sempurna. Kalaupun kita tak tahu, tapi kalaupun kita habis tak tahu sangat, orang tanya, kita kata Allah ni Tuhan pencipta segala-galanya, bersifat dengan segala kesempurnaan. Tak ada satu yang tercela. Boleh terang tu pun tak apa dah. Lepas dia sikit. Nabi kejap lagi kena tahulah. Kena tahu kira satu-satu tu sifat wajib, 20 sifatnya yang wajib bagi Allah. As-sifatul wajibatu lillah. Kemudian al-sifatul mustahilatu ala Allah, sifat yang mustahil ke atas Allah, yang tak boleh ada pada Allah, sifat yang harus bagi Allah. Tu semua benar, tu kena mengaji. Dia bukan sambil-sambil bawa pulas steering kereta balik-balik rumah penuh ilmu dalam kepala dalam dadab. Tak, kena mengaji. Al-ilmu bita'allum, innamal ilmu bita'allum. Hanya sahaja ilmu tu dengan belajar. Dan tak ada istilah kita ini terlepas ataupun luput kesempatan untuk belajar. Ya, umur kita berlalu, hak lepas nak bawa lagu mana tak boleh patah balik dah. Sekarang ni bila kita rasa sedang, mengajilah takat mana kita boleh mengaji. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan Allah bagi kelonggaran pada kita, kena tahu kata kita sedang belajar. Kalau celah-celah ni mati, tak dan habis lagi apa yang patut kita tahu, tapi kita dah usaha sehabis mampu yang kita buat, maka mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah. Jadi nak tahu tentang tiang ataupun asas-asas iman juga perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Agama ni dia bukan benda main-main. Benda hak dunia ni pun kada ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, lingkup habis. Tak ada ilmu, kita ada tebiang-tebiang. Contohlah kita kata kereta ni rosak, kita tak tahu tapi saja nak try tengoklah, kita cabut tani, kita sambung wayar tu, kita meletup kereta kita. Itu kereta dunia kan, pun kena ada ilmu. Makanan kita nak makan tu, contoh masakan, pun kena tahu cara masak. Padahal makanan tu masuk dalam perut kita, proses 2-3 jam lepas jadi apa? Jadi taik ya. Hak tu pun nak masuk dalam perut kita, yang diproses kemudian keluar jadi taik, tu pun kena ada ilmu. Tidak tak masuk dalam perut kita. Ini kan pula agama. Takkan kita buat agama lebih kurang. Kalau hak dunia ni pun kena ada ilmu, agama lebih daripada itulah. Kita kena apa? Kita kena mengaji. Bukan saya gempang saya pakai takut pula. Bukan gempang, tapi nak habaq supaya semua kita ini ada rasa tanggungjawab. Pertama, jangan pernah buruk sangka pada Allah. Hak lepas-lepas lah nak buat lagu mana. Kalau kita ada buat silap, minta ampun pada Allah. Kita dah bazirkan usia kita, dah separuh ataupun 3 suku umur kita dah habiskan dengan sia-sia. Nak buat lagu mana? Istighfar banyak-banyak pada Allah. Betulkan jalanan hidup kita, perbetul laluan bagi betul-betul. Mulakan perjalanan yang baru, insya-Allah. Minta Allah mudahkan, insya-Allah. Allah akan mudahkan perjalanan hidup kita. Jangan kata alang-alang menyelut perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Ini bukan cerita perkasam, ini cerita agama. Walaupun lagi 2 hari kita nak mati, kita buat maksiat daripada mula akil balik sampai lagi 2 hari nak mati, tinggal 2 hari lagi. 2 hari ni baru kita teringat, ya Allah, aku ni banyak buat salah. Maka adakah kita pada waktu tu dah alang-alang buat silap, biarlah? Tak. Allah suruh kita bertaubat. Lagi nyawa tak sampai angkung, lagi matahari tak terbit sebelah barat, Allah sedia untuk menerima taubat kita. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Allah sebut dalam kursi, wahai hamba aku, kalau hamba dosa banyak sampai dosa itu sampai menggunung setinggi langit sekalipun, summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun padaku, kamu sungguh-sungguh nak patah balik ke jalan aku, ghafartu lak, aku ampunkan kamu wala ubali, dan aku tak hirau dan aku tak heran banyak mana dosa yang kamu buat. Sampai sebegitu Allah panggil kita. Kita tak mau patah balik lagi ke? Tak mau patah balik lagi. Allah panggil sampai tu. Macam kawan kita kan, panggil kenuri kan, telefon, mula-mula main rumah hantar kad. Dia duduk di Johor tu, dia nak start kereta main rumah kita, naik boat pula. Kita pun nak kapal terbang, main Langkawi ni,
hanya nak berikat kenuri ni, hang kena mai mat. Ni anak aku hak last ni. Hak last ni hang kena mai. Dah mai bagi kad pula. Kemudian telefon pula. Dah telefon kata hang boleh mai ni lagi 5 hari kenuri ni. Dah telefon selang lagi 2 hari nak kenuri. Dia hantar mesej kat kita, hantar email. Mat, hang buka email mat, aku beli tiket kapal terbang hang mai lah, bawa keluarga aku beli tiket. Tengok-tengok kita tak pi. Kalau kita buat gitu kat kawan kita kan, kita mai rumah dia. Daripada Johor mai Langkawi ni, bagi kad. Kemudian telefon pula. Kemudian beli tiket kapal terbang pula, suruh dia pi kenuri kita, tiba-tiba dia tak mai. Kita tanya siapa hang tak mai, aku terlupa. Tu kadang hari tu aku kalut kerja tak mai. Kita nak kata apa? Kalau kita tak usah sembang dengan Allah lagi, kita sama-sama kita nak kata apa? Kita kata pada kawan suami, sampai teratur kita jemput tak mai lagi. Begitulah kita buat pada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang kurniakan segala kelengkapan hidup kita. Allah yang sediakan segala-galanya. Nyawa manusia tak boleh buat, tak ada kilang boleh buat nyawa. Kalau ada kilang boleh buat nyawa senang. Itu betul-betul kurniaan Allah berikan pada kita. Allah turunkan syariat, turunkan wahyu, hantar rasul. Allah Subhanahu wa taala selepas daripada rasul diteruskan para sahabat, para tabi'in, para ulama, sehingga pada waktu hari ini tak sudah orang sampaikan, para ulama sampaikan pesanan pada kita. Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayang. Allah Ta'ala kata, patah baliklah. Kalau hang dosa banyak mana pun, syarat hang nak patah balik, aku terima hang, wahai hamba aku. Tengok kita tak patah balik. Ini hamba yang tak mengenang budi dan hamba yang zalim pada diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Balik nak tidur malam ni pejam sat, fikir tengok kita ni duduk tang mana. Kalau nampak aku ni nampak macam hamba yang tak kenang budi, maka berubahlah pelan-pelan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita. Nak berubah ni susah sungguh. Nak berubah ni susah, perlu kepada mujahadah, tapi perlu. Bila perlu kita kena buat. Macam kita nak naik bot nak pergi seberang lah kan, kena waktu alun je, tapi kita ada urusan. Alun kata alun ke, kita kena pergi. Pasal ada urusan, kena tempuh. Hidup kita lagu tu lah. Ada benda yang kadang-kadang susah, tapi kita kena buat. Kita kena buatlah sehabis mampu yang kita mampu, dan minta Allah mudahkan urusan. 5 minit kita berhenti insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, maka Nabi SAW bersabda, yang dikatakan ilmu itu kehidupan Islam dan tiang iman, dan barang siapa mengetahui ia akan ilmu. Siapa-siapa yang dia tahu satu ilmu, dia tahu tu dengan apa? Dengan kurniaan Allah lah. Walaupun kita belajar, kita baca buku, kita dengar guru cakap, tapi yang bagi ilmu pada kita itu Allah. Kerana yang sebenar-benar mengajar dan mengurniakan hikmah dan ilmu itu Allah. Maka orang yang dia tahu dengan kurniaan Allah bagi pada dia ilmu, kemudian apa? Nescaya kemudian barang siapa mengetahui akan ilmu, nescaya menyempurnakan Allah baginya akan pahalanya. Mana orang yang mengetahui sini dengan makna mengetahui, dengan makna belajar. Man alima dengan makna man ta'allama, sesiapa yang mengetahui, dengan makna sesiapa yang belajar ilmu. Nescaya mengetahui dengan makna belajar. Mengetahui akan ilmu dengan makna belajar ia akan ilmu. Nescaya menyempurna Allah baginya akan pahalanya, yakni Allah akan tunaikan, Allah akan berikan pahala kepadanya. Bila sebut pemberian Allah, mestilah lebih baik daripada apa yang kita buat. Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala bagi balasan tak berlipat kali ganda pun, apa yang Allah Ta'ala bagi tu lebih baiklah, kerana pemberian daripada Allah. Kalau Allah janji lipat kali ganda, makna lagi banyak dan lagi hebat. Dalam Quran kan, al-hasanatu bi'asri amsalihha, satu kebajikan kita buat, Allah bagi ganjaran 10 kali ganda. Tapi kita kata kalau tak bagi berganda pun, satu kebajikan kita buat, satu pahala Allah bagi. Satu pahala tu pun tak sangga dah. Pasal apa? Kerana itu pemberian daripada Allah. Segala yang datang daripada Allah itu tak boleh kita ukur dengan apa? Dengan mata benda dunia. Ini dah Allah bagi berlipat kali ganda. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyempurna Allah baginya, yakni bagi orang yang mengetahui atau orang yang belajar itu, akan pahalanya pahala orang yang mengetahui ataupun yang belajar itu. Dan barang siapa belajar ia maka beramal. Siapa-siapa belajar kemudian beramal pula, nescaya diketahuikan makna nescaya Allah akan ajarkan dia,
Allah akan bagi tahu dengan makna Allah akan ilhamkan untuk dia, Allah akan ajarkan dia oleh Allah akan barang yang ia tiada ketahui. Siapa-siapa yang tahu satu ilmu kemudian dia beramal, Allah tambah lagi, Allah bagi ilmu yang sebelum tu dia tak tahu. Ilmu ni kita panggil apa ni? Yang kita panggil ilmu laduni ataupun ilmu wirathi. Istilah Quran dia panggil laduni. Laduni, ilmu laduni. Kalau istilah hadis dia panggil apa? Ilmu wirathi. Man amila bima alima, sesiapa yang beramal dengan apa yang diketahui, warathahullahu ma lam yakun ya'lam, Allah akan wariskan, yakni Allah akan ajarkan dia, Allah akan kurniakan kepada ilmu ma lam yakun ya'lam, yang dia tak tahu lagi sebelum tu, berkat daripada amalan. Maka orang yang belajar kemudian dia beramal, maka nescaya diketahuikan dia oleh Allah, yakni Allah ajarkannya barang yang ia tiada ketahui, benda yang dia tak tahu lagi sebelum tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bermula ilmu itu kekasih orang yang mukmin. Ilmu itu seumpama kekasih orang yang mukmin. Kenapa dikatakan ilmu itu kekasih? Pertama, kenapa? Kerana dekatnya ilmu itu dalam kehidupan orang beriman. Yang kedua dikatakan kekasih kenapa? Ini dipanggil kiasan ni, kinayah, makna kiasan. Dikatakan kasih kerana ilmu itu akan menjaga ahlinya. Orang yang ada ilmu tu akan jaga dia. Tapi kalau kita ada harta, bukan harta jaga kita kena jaga harta. Tidur tak lena pasal apa? Tikis berjalan atas apa? Tikis ataupun kucing berjalan di luar pun kita rasa lagu ada kawak main rumah kita pasal apa? Pasal dalam rumah kita ada duit banyak, contoh dah. Jadi orang ada harta, dia jadi kena jaga harta jadi tuan. Tapi kalau ada ilmu akan jaga kita. Maka sebab itu diumpamakan ilmu itu kekasih orang mukmin. Pertama, kerana orang beriman itu gemar dan suka kepada ilmu. Sebab itu orang yang suka pada ilmu ni tanda kesempurnaan iman. Orang yang benci pada ilmu, tak suka majlis ilmu, menyampah berbulu telinga dan tak selesa, itu tanda kecatatan dan tanda sakit ataupun apa? Tanda lemahnya iman. Kita dengan ilmu ni yang kita sebut dulu kan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Hendaklah engkau jadi orang alim ataupun orang yang apa? Yang belajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang suka kepada ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima tu. Alim pun tidak, belajar pun tidak, nak dengar pun tak mau, kemudian benci pula kepada ilmu dan majlis ilmu, fatahlik, maka kamu akan binasa. Na'udzubillahi min zalik. Maka sebab itu ilmu itu adalah perkara yang sangat disukai oleh orang yang beriman, dan ilmu itu menjaga ahlinya. Maka sebab itu dikatakan ilmu itu kekasih bagi orang mukmin. Dan akal itu yang menunjuknya, akal ni yang tunjuk kita jalan. Allah gunakan akal berfikir boleh membedakan di antara apa? Di antara baik dan buruk. Dan amal itu yang memeliharanya. Amal pula memelihara kita. Kenapa? Karena dengan beramal kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kebaikan dan kebajikan yang dijanjikan oleh Allah. Dengan beramal kita terselamat daripada ancaman. Kita solat contohnya, terselamat daripada ancaman seksa Allah. Tapi kalau tak beramal, maka kita terdedah kepada azab seksa Allah. Ini amalan-amalan hak besar-besar ni semua kita kena jaga. Tak kira hak yang tua ke adik-adik kita yang muda, kena jaga amalan kita. Sembahyang yang paling utama, kerana sembahyang itu tiang. Lagu mana pun sembahyang jangan tinggal. Orang yang tak tinggal sembahyang ni, kalau dia jahat lagu mana pun, insya-Allah ada sinar di hadapan itu yang akan apa? Sembahyang, berkat sembahyang tu akan tarik dia kembali ke pangkal jalan. Tapi kalau dia mula meninggalkan sembahyang, bererti dia sedang terjun ke dalam lembah kejahatan yang gelap, yang menyebabkan dia sukar untuk kembali ke pangkal jalan. Betul sembahyang tiang agama. Betul sembahyang orang dulu-dulu dengan sembahyang ni jaga sungguh. Kadang-kadang dengan anak hak lain boleh buat kira, dengan sembahyang jangan buat kira. Kalau nak tidur luar antrai. Dulu orang dulu, walaupun kita kata ada lah orang dulu pun kadang-kadang ada cara didikan itu agak kasar, yang barangkali tak sesuai untuk orang zaman lah, tapi sesuai lah untuk orang zaman dulu kan. Tapi nak abang kata walaupun begitu, walaupun ada cara didikan mereka agak kasar, tetapi jiwa mereka, sayang mereka kepada anak tu ada suntikan agama. Kita hari ini kita bagi semua,
nampak lagu sayang, tapi sebenarnya kita sedang menyediakan jalan yang tak baik untuk anak kita. Kita nampak macam kita sayang, tapi kita sedang membunuh jiwa anak kita bila kita tak bagi agama pada dia. Orang dulu-dulu nampak macam tegas dengan nak senyum pun payah. Salah lah kita kata Nabi tak ajar macam tu. Tapi nak abang, walaupun begitu, tetapi ada agama dalam didikan dia. Dia marah kalau anak dia tak boleh baca Quran, contoh dia. Dia marah. Bahkan kalau guru Quran tibai tangan lah, tak ada dah kan. Dulu rotan saja pun pandang ni duduk tepi tu. Tok guru duduk tani, kita duduk tani, rotan duduk sebelah dia. Dia tibai lantai surau, lantai menaksah tu pun kita sakit dah. Tak tibai badan ni. Kalau kena tibai di menaksah tu, tangan balok ni pasal apa? Main dengan kawan tadi. Balik tak abang kat ayah pasal takut. Tadi kena 2, balik kena lagi 2, 4 boleh pasal apa? Hang main apa? Dulu, walaupun barangkali kita katakan didikan agak keras lah, kurang sesuai, tetapi paling tidak ada nilai mereka itu berikan apa? Berikan perhatian kepada agama. Semua kita kena kembali kepada agama. Hal lepas-lepas sudahlah. Hal mana yang salah-salah kita pernah buat, tak apa, minta ampun pada Allah. Sekarang lorong yang ada depan kita untuk kita ubah diri kita kembali ke pangkal jalan, insya-Allah. Kalau sebelum ni kita tak buat, kita kena pakat-pakat buat. Mudah-mudahan Allah akan berkati hidup kita. Maka dia kata, dan amal itu yang memelihara orang itu, dan lemah lembut itu wazirnya, sifat lemah lembut, pemaaf ataupun mudah kira bicara, itu merupakan apa? Wazir ni kita kata menteri lah. Mana orang yang ada sifat lemah lembut ini seakan penasihat yang akan membuka jalan kebaikan. Kerana marah itu kadang-kadang menyebabkan banyak benda yang kadang-kadang apa? Yang akan menyebabkan urusan kita jadi tak sepatutnya. Urusan kita jadi tak sepatutnya. Dan sabar itu penghulu. Sabar itu jadi ketua. Pasal apa sabar itu diumpamakan macam penghulu? Kerana sabar itu akan mengawasi pergerakan kita. Ada benda yang kadang-kadang kita berasa lagu kita nak lajak tapi sabar tahan kita, jangan buat benda tu, tak boleh buat, tak patut nak buat lagu tu, maka kita tak buat. Bila tak ada sabar, orang tak ada sabar, dia tak ada break. Macam naik kenderaan tak ada break lah. Naik kenderaan tak ada break ni bahaya. Naik pelan pun bahaya, naik deras lagi bahaya, pasal tak ada break. Tapi kalau ada break, selamat insya-Allah. Maka sabar tu dia macam break lah. Dia akan apa? Dia akan mengawasi kita. Penghulu apa tu? Penghulu tenteranya kan? Penghulu tenteranya, makna yang menguasai kita lah, yang menguasai tindakan kita. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita bantu dekat tu insya-Allah. Tanda elok lah. Kita sambung pula, tak apalah, kita baca sikit-sikit. Boleh mai sekali baca 5-6 baris pun insya-Allah. Balik renung dalam diri kita insya-Allah. Renung balik dalam diri apa yang kita baca ni, untuk kita untuk kita beramal, dan juga untuk kita ubah diri kita kembali ke pangkal jalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua insya-Allah. Doakan yang baik-baik untuk kita semua. Doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan atas muka dunia ni Allah bagi seronok kita berhimpun dalam masjid lagu ni, dalam majlis ilmu. Nanti lagi sekali Allah akan himpunkan kita insya-Allah dalam syurga. Mudah-mudahan biiznillah, dengan berkat syafaat baginda Rasulullah SAW. Kena sentiasa baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa pula pada pertemuan kita yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin wahdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا من عندك يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وبارك لنا فيه ووفقنا للعمل وتقبل منا يا رب العالمين أعمالنا وتمم تقصيرنا واجعلنا من المهتدين المخلصين يا رب العالمين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع مشايخنا وأهلنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.